Tengok je Nabi Muhammad jawab sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wassalatu wassalam, selawat dan salam. Wassalatu tu selawat, wassalamu tu salam. Dia nak dua-dua. Selawat dan salam ya. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad, ke atas penghulu kami iaitu Muhammad. Khatamin nubuwah. Apa arti khatamin nubuwah? Penyudah segala nabi-nabi. Ya. Al-mazkuri fil kitab. Artinya yang yang disebutkan di dalam kitab atau dalam Quran. Dia tu penyudah nabi. Tak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang lain mengaku jadi nabi. Ada yang mengaku jadi Rasul orang Melayu, ya? Ada ke tak? Ada yang jadi Rasul. Dulu di Ipoh ni ada seorang perempuan mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Rasul. Dia cikgu. Tahu siapa namanya? Tahu siapa namanya? Cikgu Maryam. Duduk ni belah-belah perkalaan pegor, entah di mana-mana. Saya tak tahu dekat itulah duduknya. Dia mengaku dia dapat wahyu. Bila dapat je wahyu, dia mengambil typewriter. Masa tu bukan di komputer lagi, typewriter tu. Dia type ni. Lepas tu dia hantar ke mufti, dia hantar ke qadi, dia hantar ke ustaz-ustaz keliling tu. Ini wahyu yang terbaru katanya, Cikgu Maryam. Apa sudahnya saya tak tahu. Itu semua bukan. Jadi kalau ada orang mengaku jadi Nabi lepas ini, tak ada. Jangan percaya ya. Mana tahu kan minggu depan, hari Senin esok, datang satu orang dari kampung tu, teman malam dah lantik jadi Rasul, apa tak? Apa tak? Halo balik, jangan bagi ni masuk begini ya. Kerana tidak ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau ada orang mengaku jadi Nabi Isa, iaitu jangan terus tolak. Jangan terus tak percaya, kerana nanti akhir zaman memang Nabi Isa akan turun balik. Memang ada. Tapi tengoklah kalau tampil cakap punya orang kemegajah, jangan percaya. Itu dia ya. Kerana Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat Allah dan selamat. Itu dia selawat. Itu rahmat itu ya, kita minta rahmat dari Allah Taala. Dan selamat itu wassalamu atas penghulu kita Nabi Muhammad yang kesudahan. Tengok tu, kedahan kata tu dia. Yang sebenarnya apa? Kesudahan. Yang kesudahan segala yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang sebut dalam Quran Nabi itu ialah Nabi Muhammad yang terakhir, tak ada lagi lepas Nabi. Wa ala alihi wa ashabihil hadina lis-shawab. Ya. Dan atas keluarganya, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan sahabatnya, al-hadina lis-shawab, yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenar-benarnya. Siapa menunjuknya? Nabi, keluarganya, sahabatnya, dan juga selepasnya tu ya. Dia menunjukkan kita agama yang sebenar-benarnya. Ahlinya siapa? Keluarganya. Keluarga itu apa? Isteri, anak-anak, cucu, cicit, sampai ke bawah ya. Itu keluarga Nabi. Menunjukkan kita akan agama yang sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, kalau sahabat mengatakan sesuatu itu, kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, kita pakai cakap para sahabat. Kerana mereka itu juga kata dia Nabi, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang-bintang di langit. Kamu ikut mana-mana satu dari mereka, nescaya kamu dapat petunjuk. Jadi artinya bintang pujaan kita sepatutnya apa? Sepatutnya para sahabat. Sepatutnya Abu Bakar, Umar ke, Ali ke, Osman ke, Abu Talha ke, Sa'ad bin Abi Waqqas ke, Bilal bin Rabah. Patutnya itu bintang pujaan kita. Tapi hari ini siapa bintang pujaan kamu? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Daud Kilau. Daud Kilau, bintang pujaan aku. Aduh.
Patutnya bintang pujaan kita ialah para sahabat. Kalau perempuan, yang perempuan pun sahabat juga. Yang lelaki juga lah. Itu wa ala alihi wa ashabil hadin, yang memberi petunjuk tentang agama yang sebenarnya, lis-shawab, bagi mengajarkan kita tentang agama yang sebenarnya sampai hari kiamat. Wa 'alat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab, dan atas yang mengikut bagi mereka itu namanya tabi'in. Tabi'in itu artinya dia berada di pengikut bagi sahabat. Mereka hidup di zaman sahabat, mereka tidak ada peluang untuk bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah sudah wafat ketika itu. Yang ada tinggal sahabat saja. Jadi mereka itu pengikut bagi sahabat, dipanggil tabi'in. Ingat ni, apa namanya? Tabi'in, artinya pengikut bagi sahabat. Di bawah itu dia panggil tabi'ut tabi'in, pengikut bagi pengikut pada para sahabat. Tabi'ut tabi'in, tabi'at tabi'in. Itu. Jadi contohnya di sekitar 300 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu golongan itu dipanggil salafus soleh namanya. Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 generasi. Sekali lagi, Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 generasi ini dipanggil generasi apa? Salafus soleh. Salafus soleh itu artinya yang dahulu, orang-orang yang dahulu yang majoritinya soleh belaka. Tahu soleh? Tak pernah melakukan dosa. Majoritinya soleh belaka. Iaitu zaman Rasul, zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Kalau ini janji oleh Nabi, pengakuan dari Nabi. Ashabi kan nujum tadi tentang sahabat. Yang ini begitu juga. Khairul qurun qarni, kata Nabi. Sebaik-baik qurun adalah qurun aku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik qurun adalah qurun aku. Qurun berapa tahun? Satu qurun berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun yang terbaik ialah zaman Nabi. Summal ladzina yalunahum. Kemudian qurun yang mengeringi qurun itu. Berapa tahun? 100 tahun lagi. Jadi semuanya berapa? 200 tahun. Summal, sekali lagi disebut Nabi, summal ladzina yalunahum. Lagi 100 tahun. Artinya berapa tahun? 300 tahun. Itulah dah kurun yang terbaik. Kurun inilah yang dipanggil salafus soleh. Itu namanya salaf. Salaf tu arti orang dulu-dulu. Soleh tu apa? Yang baik-baik. Majoritinya baik-baik belaka. Zaman kita ni namanya apa? Akhir zaman. Lawan salafus soleh itu zaman kita ni lah. Apa gelarnya? Khalafut soleh namanya. Ha lam fa, khalafut. Khalaf at-soleh. Ha lam fa alif lam ta alif lam ha. Khalafut soleh. Zaman kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Itu namanya khalafut soleh. Ya ke tak ni? Udah ada yang menolak mati aku dah jahat. Majoriti tuan-tuan tak adalah jahat, perempuan tak adalah jahat, tapi ramai tak yang jahat? Ramai. Dalam dunia ni jangan tengok di Kota Raja aja, jangan tengok Taman Meru aja, tengok dunia ni global. Mana ramai yang Islam ke yang kafir? Sekali lagi, mana ramai yang Islam ke yang kafir? Yang kafir. Yang Islam pula kita tengok, mana ramai? Yang semayang ke yang nengok wayang? Apa? Ada bangkangan. Mana ramai yang pakai purdah ke yang terdedah? Mana ramai lagi? Yang berjihad ke yang jahat? Yang jahat. Mana ramai lagi? Yang warak ke yang wakra? Itu sebab dikatakan khalafut
talih. Orang kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Majoriti. Kita tak jahat, kita tu bukan majoriti lah. Kita tu apa? Lawan majoriti apa? Minority. Mudah-mudahan kita menjadi minority. Ya. Kemudian ya. Wa 'alat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Ya. Dan ke atas apa yang mengikut bagi mereka itu hingga kepada hari kiamat. Yaumil ma'ab. Yaumil ma'ab tu hari kembali. Ya, yaumil ma'ab, yaumil qiyamah pun boleh, yaumil hasyar pun boleh, ya. Yaumil shawab pun boleh. Ya. Hari kiamat ni banyak namanya. Tuan-tuan perempuan kan kadang ngaji di sini. Ada tak kita baca kitab Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Cari buka tentang bab kiamat tu. Ada 17 nama kiamat tu. Hari hisab, hari pembalasan, hari penyesalan namanya. Salah satu namanya Yaumul Ma'ab, hari dikembalikan, ya. Itu gelaran bagi hari kiamat. Dan atas yang mengikut bagi mereka itu hingga hari kiamat. Wa ba'du fa yaqulul faqiru ila Allahil ghani Abdus Samad al-Jawi il-Falambani qadimul fuqara'i fi Makkatal Musyarrafah. Tengok tu. Wa ba'du tak apa tu ya? Dan selepas ini. Wa ba'du, lepas ini apa nak dicakap di pengarang tu? Tadi dia puji-puji Allah, lepas tu selawat Nabi, lepas tu selawat kepada sahabat, kepada tabi'in, udah habis tu. Wa ba'du, lepas itu aku nak cakap apa? Ada kata wa ba'du, ya. Kalau kita baca kitab tu mesti khabar tu susunan itu, adabnya khabar tu, ya. Dia wa ba'du. Atau kata apa lagi? Apa? Dah lupa saya, ya. Wabak dulu, jangan ambil wabak dulu lah. Dah tak ingat mana buatnya, dah lupa. Otak ni, otak muda benar. Ya. Au kama ba'du. Ada lagi. Au kama ba'du, ya. Ada juga. Jadi kita ambil wabak dulu lah. Lepas ni, nak cakap apa? Fayaqulu. Apa dia fayaqulu? Berkata. Al-faqiru. Apa dia al-faqiru? Yang apa tak ada, orang fakir. Dia ni, pengarang ni, namanya As-Samad. As-Samad, dia Jawi, Falembani, orang Palembang. Dia mengatakan diri dia tu al-faqiru, artinya orang fakir. Apa tak ada? Ilmu tak ada, iman tak ada, ibadah tak ada, fakir apa tak ada? Dia ngeluarkan diri dia fakir. Ilmu tak ada, kata dia. Iman tak ada, akhlak tak ada, ibadah tak ada, tapi ngarang kitab. Itu dia orang dulu-dulu tu cakap besar ke tawadhu'. Tawadhu'nya dia ngeluarkan diri dia tu fakir. Apa tak ada, sedangkan dia ngarang kitab. Kita ni pandai al-alim, pandai, kuat iman, hebat ibadah, tapi macam kitab pun tak tahu. Itu kita berbanding dengan pengarang-pengarang dulu, semua menggeluarkan diri mereka al-faqir. Fa yaqulul faqiru ila Allah, dia tu fakir, yang kaya hanya Allah Ta'ala. Ila Allah, menuju kepada Allah al-ghani. Apa dia al-ghani? Yang amat kaya, yang kaya Allah. Lain daripada Allah semuanya fakir belaka. Kita ni fakir ke kaya? Fakir. Walaupun pakai Mercedes, fakir juga. Walaupun pakai BMW, fakir juga. Walaupun pakai Lamborghini, fakir tu. Tak ada yang kaya. Yang kaya hanya Allah Ta'ala. Apa tanda Allah tu kaya? Ini nak ngaji tauhid ni dulu ni. Udah ngaji dah. Apa tanda Allah tu kaya? Dia tidak ada apa-apa keperluan. Dia tanda apa-apa pun tanda. Itu orang kaya. Sebab tu yang paling kaya ialah Allah Ta'ala. Dia tak nak makan, tak nak minum, tak nak baju, tak nak seluar, tak nak mentokar, tak nak apa-apa pun tak nak. Kerana dia menjadikan segala-galanya. Itulah orang kaya. Orang yang paling kaya ialah orang yang paling sedikit keperluannya.
Sebab itu antara kita dengan orang asli duduk dalam hutan tu, siapa lebih kaya? Siapa lebih kaya? Ngapa dia mereka lebih kaya? Mereka tak ada apa keperluan, tak ada apa problem macam kita. Ya, petrol naik harga, dia rumah kan? Tak ada lantak lah naik harga, dia suruh pintu je. Cukai pintu naik, dia apa tak rasa lantak kau main kata ya. Petai naik harga betul? Lagi seronok dia petai naik harga. Itu dia lebih kaya dia daripada kita. Ya. Tapi yang kaya hanya Allah Taala ya. Namanya Abdul Somad. Abdul Somad. Abdu tu artinya apa? Hamba. As-Somadu apa artinya? Tempat bergantungnya. Hamba yang bergantung hanya kepada Allah Taala. Allahus Somad. Tak pernah dengar kan? Allah tempat pergantungan ya. Ini namanya Abdul Somad. Al-Jawiyu. Apa Al-Jawiyu? Orang Jawa. Dulu eja Jawa tu jim, alif, waw, ya, tak ada titik. Itu orang dulu ngeja Jawa tau. Jim, alif, waw, ya, tak ada titik. Itu Jawa. Tapi dapat di orang Perak, bila baca tu Jawi begini. Itu sekarang ni Jawi tu. Al-Jawi Falimbani. Apa Falimbani? Orang Palembang. Ya. Orang dulu orang itulah dia selalu memberi gelaran pada mereka dari mana mereka datang. Falimbani dari Palembang. Ada pernah dengar Idris Marbawi? Ada tak? Dia datang dari mana? Lubuk Merbau. Idris Marbawi. Anak saudaranya ada seorang di Lumut tu, di Manjung tu. Ya. Dia menggelarkan diri dia Marbawi. Kedai ni pada kedai Marbawi. Ya, dia jual nasi Arab. Siapa nak makan nasi Arab cari kedai dia tu, kedai Marbawi di Manjung. Saya tahu tu ngapa? Ngapa saya tahu? Dia tiap bulan dia menyamu saya di kedai dia. Apa jamu dia? Nasi Arab. Hasil lepas ngajar nasi Arab. Itu saya tahu tu ya. Dia menggelarkan diri dia tu Al-Marbawi. Anak saudara dia tu. Salah seorang lagi anak saudaranya tahu siapa? Dr. Husni. Kenal? Ya Allah, tak kenal nama Dr. Husni. Yang duduk di Bengkalan Pego tu, dia sekarang bekerja di Kolej Islam di Kuala Kangsar. Dr. Husni tu. Itu salah seorang saudara dia. Itu dia panggil Idris Al-Marbawi. Ada sini ngajar tak? Hasilnya Jalan Deri ada. Di Markah ada ya? Ini Dr. Husni. Punya tawaduk orangnya tak ada rupa doktor pun. Rupa ustaz pun tak ada. Tawaduk orang macam Pak Zaka je. Idris Marbawi tu ketika dia dapat anugerah tokoh Ma'al Hijrah, dia datang untuk menerima sumbangan tu. Dia datang, dia suruh dia berceramah. Ya. Dia tanda, disuruh dia mai juga, dia tanda suruh dia mai juga. Sudahnya dipanggil secara resmi. Sekarang dia jemput penerima tokoh Ma'al Hijrah ini untuk memberi sepatah dua perkataan. Dia pun naik atas pentas. Tahu apa cakapnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh ceramah, itulah bunyinya. Punya tawaduk. Coba kalau sekarang dijemput Ustaz Ibrahim untuk ceramah macam? 2 jam tampilnya. Itu bezanya orang kopi itu dengan kita ni ya. Itu namanya Abdul Somad Al-Jawi. Katanya orang Jawa Palembang. Khadamul fuqara'i. Artinya khadam kepada segala fakir-fakir itu dia ketuanya, khadamnya. Ya. Fi Makkah al-Musyarrafah. Di mana? Di Mekah al-Musyarraf. Mekah al-Musyarrafah. Artinya Mekah yang apa? Yang mulia. Syarif itu mulia. Musyarrafah tu yang mulia. Ada orang nama Syarif tak? Mulia lah tu. Syarifah ada? Tak ada Syarifah? Mulia. Baik. Itu pengenalannya. Dia kenalkan diri dia. Namanya Abdul Somad. Dia orang Jawa. Duduk Palembang. Ada pun kemudian daripada itu. Itu wabakdu tadi lah.
Kemudian daripada itu maka lagi akan berkata fakir yang berkehendak kepada Tuhannya yang amat kaya, iaitu As-Samad Jawi. Nampak Jawi tu dia. Padahal bukan Jawi tu, Jawa ya. Jawi Palembani, khadam segala fakir di dalam negeri Mekah yang musyarrafah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin maghfiratan wa rahmah. Mudah-mudahan mengampuni Allah Ta'ala baginya. Bagi siapa? Bagi pengarang ni. Dan bagi ibu bapaknya. Bagi ibu bapaknya yang muslimin ya, dan segala muslimin akan beberapa ampunnya dan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah datangkan rahmat kepada dia, kepada pengarang ni, ibu bapa dia dan juga sekalian muslimin muslimat. Habis, ini pengenalan. Ya. I'lam. Apa kata i'lam? Ketahui olehmu. I'lam. Ketahui olehmu. Ayyuhat talibu lidaril akhirah. Apa katanya? Apa katanya? Wahai yang menuntut bagi negeri akhirat. Siapa yang menuntut bagi negeri akhirat? Kita lah ni. Semua kita ni penuntut belaka. Siapa yang dah angkat tangan, dia nak tengok menang, nak kat gambar ni. Semua kita ni menuntut untuk ke negeri akhirat. Annal kitaba bidayatil hidayati lil imamil hujjatil Islam al-Ghazali radhiyallahu anhu jami'un littaqwal mazkuri fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ketahui olehmu hai saudara kami. Tu kami dia, bukan kamu tu. Bukan kam tu, ka alif mim tu kami. Tulis tu kami atas tu. Nanti balik rumah kamu, kami, kamar. Ada kamar sini ya. Kami. Wahai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat. Tak payah tuntut pendapat juga akhirat, tapi nak menuntut apa? Menuntut keselamatan di negeri akhirat. Bukan menuntut negeri akhirat tak payah tuntut, dia mesti datang pula. Hendak pun datang, tak hendak pun datang, bersedia pun datang, tak bersedia pun datang. Beriman pun datang, kafir pun datang. Taat pun datang, derhaka pun datang. Dia yang menuntut negeri akhirat. Bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah, ada satu kitab namanya Bidayatul Hidayah. Jadi ini adik kepada yang kita baca kejap ni. Kejap ni namanya Hidayatus Salikin. Adik itu namanya Bidayatul Hidayah. Kecil aja. Ya. Reganya RM10 je reganya. Saya ngajar situ di mana Nawar, ada ngajar itu. Ada 2-3 tempat ngajar kita itu. Namanya Bidayatul Hidayah. Di Tanjung Tualang pun ada ngajar kitab itu. Yang ngarangnya itu Imam Ghazali. Itu betul, itu bukan macam ini. Macam ini orang lain ngarangnya, tapi dia petik daripada kata-kata Imam Ghazali. Tapi ini betul-betul Imam Ghazali mengarangnya. Bidayatul Hidayah. Dia di situ ada adab-adab je. Adab mengambil uduk, adab adab apa? Mandi, adab tayamum dan sebagainya. Ada situ. Nama kitabnya apa? Bidayatul Hidayah. Artinya apa? Permulaan hidayah. Permulaan dapat petunjuk. Itu namanya Bidayatul Hidayah. Ya, bagi Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Gelar Imam Ghazali itu apa? Hujjatul Islam. Apa kata Hujjatul Islam? Lawyer Islam. Ya, dia boleh cerita tentang Islam, tentang apa saja bab Islam ni. Dia itu namanya Imam Al-Ghazali. Dia mengarang terlalu banyak kitab yang dikarang ni. Tapi dia meninggal dunia ketika umurnya muda, 48 tahun matinya. Umur 48 tahun dah meninggal dunia. Tapi kitabnya sampai sekarang ni dibaca oleh manusia. Walaupun banyak yang dah udah banyak mengkritik pendapat-pendapat dia. Hadis-hadisnya palsu lah katanya, hadis-hadis itu tak ada dalam mana ke? Dia macam-macam lah untuk ulama-ulama baru ni. Tapi masih lagi dia jadi rujukan ulama-ulama besar dalam dunia ni. Namanya Al-Ghazali, iaitu yang menghimpuni bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Ta'ala. Kalau dia belajar lagi, takut lagi, belajar lagi, takut lagi, belajar lagi, takut, itu tanda ilmu tahu tak?
ilmu yang memberi manfaat. Kalau lagi pandai, lagi sombong, lagi pandai, lagi ego, lagi pandai, lagi takabur, lagi pandai, lagi riak, lagi pandai, lagi ngojok, itu kata apa? Ilmu itu tidak memberi apa-apa manfaat baginya. Ya, ilmu memberi manfaat itu ada tanda-tandanya, nanti akan datang kita baca. Ya, ada banyak tanda ilmu yang memberi manfaat. Mudah-mudahan kita ngaji ni, ilmu yang kita belajar ni, ilmu yang memberi manfaat. Ada gunanya. Yaitu menghimpuni bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Ta'ala, yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, yaitu dan ambil olehmu. Itu ayat Quran tu, makna ayat Quran ya. Dan ambil olehmu akan bekal akhirat. Wa tazawwadu. Dan Arabnya di atas tu ada. Wa tazawwadu. Dan ambil olehmu akan bekalan. Bekalan akhirat. Maka yang terlebih baik bekal itu yaitu takut akan Allah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hafal ayat ni, bukan teruk undang hafalnya. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadit taqwa. Carilah kamu akan bekalan, maka sebaik-baik bekalan itu ialah sifat takwa. Apa tanda takwa? Apa tanda takwa? Ya Allah. Reti takwa apa? Takutkan Allah Ta'ala, itu reti takwa. Tandanya apa? Orang takutkan Allah Ta'ala, apa tandanya? Buat segala yang disuruh, lagi tinggalkan segala yang dilarang. Itu takwa lah tu. Ya, senang ke susah? One more time, senang ke susah? Senang. Apanya senang? Nyebutnya. Buatnya belum tahu ya. Itu dah. Carilah dan cari, ambil dan ambil, bukan cari, dan ambil olehmu. Sebenarnya artinya cari dan ambil oleh kamu akan bekal akhirat, maka yang terlebih baik bekal itu yaitu takut akan Allah. Artinya takut akan Allah itu takwa lah tu. Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah fala budda likulli muslimin min ma'rifati. Dan di dalam kitab ini terhimpun ilmu yang memberi manfaat. Dalam kitab ini, kalau tamat ke kitab ini, ilmu ini memang boleh kita manfaatkan. Kerana dia mengandungi ibadah harian. Dia mengandungi atur cara hidup harian. Daripada bangun tidur sampai kita tidur semula. Ada program-programnya, ada disusun aktiviti-aktiviti yang perlu kita buat. Kalau betul-betul kita ikut ni, insya-Allah kita akan selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu yang terkandung dalam kitab ini. Dia mula daripada bangun tidur lagi. Bangun tidur apa nak buat? Lepas tu pergi ke masjid macam mana? Dalam masjid apa nak buat? Main subuh tu macam mana? Lepas main subuh tu apa wirid-wiridnya? Lepas tu nak buat apa? Semua ada program-program harian. Sampai lepas subuh tu pergi ke Zuhur, apa nak buat? Lepas Zuhur tu apa nak buat? Sampai ke Asar. Lepas Asar apa nak buat? Sampai ke Maghrib. Lepas Maghrib apa nak buat? Sampai ke Isyak. Lepas Isyak apa nak buat? Masa nak tidur macam mana? Ada adab nak tidur dan sebagainya. Betul bangun pagi esok balik. Macam tu dulu. Program hariannya ada terdapat dalam kitab ini. Sebab itu saya anjurkan di mana-mana surah-surah masjid-masjid jangan lepas kitab ini. Kerana dia mengandungi aktiviti-aktiviti harian. Malanglah kita ni kalau dah umur 73 belum nak baca kitab ini. Itu dia. Mana lagi tadi? Dah hilang. Dan di dalam kitab ini terhimpun ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan dalam akhirat. Maka tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang yang mukallaf. Apa arti mukallaf? Itu mukallaf ya, min kaf lam fa tu dibuatnya maklaf. Mukallaf. M-U-K-A-L-L-A-F. Mukallaf. Apa kata mukallaf? Orang yang sampai
tahap dia mesti mengerjakan yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Ya. Tanda mukallaf tu ada 4. Pertama, aqil, akalnya sempurna. Kedua, baligh. Apa kata balik? Balik koma, sampai umurnya. Yang ketiga, sempurna hawas. Apa kata sempurna hawas? Sempurna panca inderanya. Yang keempat, sampai seruan Nabi kepadanya. Itu tanda mukallaf. Yang pertama apa tadi? Aqil. Apa dia aqil? Akalnya sempurna. Tidak terlalu bodoh dan tidak terlalu dan tidak gila. Tidak terlalu bodoh dan tidak gila. Kalau tak nak semayang senang je. Apa? Jadi orang gila, tak payah semayang. Tak nak nutup aurat, jadi orang gila. Nari depan tu. Ya. Itu dia. Itu namanya aqil, tidak terlalu bodoh. Bodoh ni tuan-tuan dan puan-puan, setakat 5E UPSR belum bodoh lagi tahu. Tu tak dikira bodoh lagi. Yang dikatakan bodoh tu dia tak kenal yang mana najis, yang mana halal. Itu bodoh. Langsung tak ada memayis, tak kenal najis dengan suci, tak kenal. Dodo dikatakannya taik lembu dikatakannya dodo. Itu baru bodoh. Ya. Yang kedua, baligh. Apa kata baligh? Sampai umurnya. Kalau tak ada apa-apa tanda, dia sampai umur 15 tahun hijrah. Sama ada lelaki atau perempuan. Cukup 15 tahun hijrah, dia balik lah tu. Kalau tak ada apa-apa tanda. Tapi kalau ada tanda, setelah berumur 9 tahun. Dah cukup umur 9 tahun, ada tanda-tanda balik tu. Kalau orang perempuan, apa tandanya? 2 tandanya. Yang pertama, datang haid. Itu balik lah tu. Wajib semayang, puasa, Ramadan semua wajib. Menutup aurat semua wajib tu. Ya dah umur 9 tahun atau lebih, ya. Sampai 15 tahun. Dah 15 tahun tak ada datang apa pun, dia balik lah tu. Ya, datang haid. Atau dia mimpi bersetubuh lalu keluar maninya. Maka itu sudah balik lah tu. Wajib dia mengerjakan yang wajib, wajib dia meninggalkan yang haram, ya. Itu balik. Faham ke ni? Kalau lelaki, satu wajah tandanya, iaitu dia bermimpi dan keluar mani. Mimpi bersetubuh dan keluar mani. Itu kira balik lah tu. Kerana orang lelaki di mana dia datang haid? Ada orang lelaki datang haid? Tak ada, ya. Itu mukallaf, tanda mukallaf yang kedua. Yang ketiga, sempurna panca inderanya. Dalam kitab sempurna hawas katanya. Waw alif sad. Sempurna hawas. Dalam Islam, panca indera yang dipakai hanya 2 saja. Penglihatan dan pendengaran. Sedangkan panca indera ini ada 5. How many senses are there? 5. Ya. Tapi yang dipakai dalam Islam hanya 2 saja. Mata dan telinga. Kalau ada salah satu daripada 2 tu, dia dikira mukallaf tu. Kalau ada salah satu, ya, maknanya dia mukallaf tu. Kalau dia buta tapi telinga dengar, mukallaf ke tak? Mukallaf. Wajib sembahyang. Ya. Kalau dia pekak tapi tak ada buta, mukallaf ke tak? Mukallaf juga, ya. Dia yang tidak mukallaf ni kalau dia tidak buta, tidak buta. Kalau dia buta dan juga pekak, dua-dua ni, buta dan pekak, baru dia tak wajib sembahyang, tak wajib puasa Ramadan, tak wajib menutup aurat, ya, tak wajib meninggalkan yang haram. Kalau dia buta dan pekak, itu pun tuan-tuan dan puan-puan, dia kena buta dan pekak sebelum dia memayyiz lagi. Kalau dah umur 73 baru buta dan pekak, macam macam dia masih lagi mukallaf, ya. Sudah umur 73
Tiba-tiba ada satu dentuman yang kuat. Oh, dengan cahaya yang kuat. Udah tampilnya putih. Kemudian pekak betul, dah tak dengar. Lepas tu dia ngapa? Aku tak wajib dah sembahyang. Aku dah putih dan pekak. Padahal dia putih pekak tu setelah berumur 73 tahun. Tak pakai Dia nak sebelum membayis. Macam budak-budak ni pun, kalau putih sekarang ni, pekak sekarang ni, mukallaf ke bukan? Mukallaf dah. Tak boleh jadi alasan dia tak sembahyang, tak ada puasa, tak ada apa sebagainya. Kerana mereka sudah memayis ke belum dari mana? Setengah tu dah akhir balik pun ada dah. Jadi hanya ketika dia kecil. Kalau dia kecil lagi dah putih pekak, maka tak wajib lah. Yang keempat, tanda mukallaf ni sampai dakwatul Rasul kepadanya. Sampai dakwah Rasul kepadanya. Dia tahu tentang Islam, nampak orang pergi sembahyang, dengar azan dalam TV. Artinya dia tahu tak tentang Islam? Tahu. Nanti tak ada alasan di hadapan Allah mengapa dia tak mau masuk agama Islam. Kerana dia tahu ada orang yang beragama Islam dalam kawasan dia. Dia nampak orang tu ke masjid, dia nampak orang tu menutup aurat, dia nampak orang tu baca Quran, dengar pula tu orang tu baca Quran. Maka dia tidak ada alasan nanti di hadapan Allah supaya tidak menganut agama Islam. Baik, itu dia. Lainlah kalau dia membesar di tempat yang tak ada langsung orang Islam, tak langsung bergaul dengan orang Islam. Dia duduk dalam hutan Amazon. Tahu mana hutan Amazon? Di Brazil. Dari kecil sampai besar, sampai tua, sampai mati, tak pernah tahu tentang Islam, tak pernah nengok orang Islam, tak pernah dengar tentang Islam. Orang kopi itu tidak wajib, kerana mereka tak sampai seruan dakwah Islam kepada mereka. Mana tahu kan, dia umur 2 tahun naik kapal terbang MH370. Naik jatuh kapal terbang tu. Tak hilang, jatuh, terempas mendarat di hutan belantara Afrika. Contoh aja ni dia mendarat di hutan belantara Afrika, umur 2 tahun ni. Yang lain habis mati, dia seorang aja hidup. Dia pun merangkak keluar dari kapal terbang tu. Menangis dia, kuak, menangis dia. Umur 2 tahun ni, cakap pun belum tahu lagi. Baru mak, abah itu aja tahu, lain tak tahu. Sudah merangkak keluar, datang beruk ambil. Dia bela di beruk. Sampai dia besar. Udah besar dia jadi apa? Dia jadi Tarzan di Apeman. Tahu ke apa Tarzan di Apeman? Ya Allah, dia betul pernah dengar Tarzan di Apeman? Tak tahu? Tarzan di Ape Man. Orang kampung Gajah macam tak pula di Ape Man. Tarzan di Apeman. Maka Tarzan di Apeman tu bukan mukallaf. Dia tak tahu langsung tentang Islam. Yang ngajar dia pun beruk aja. Dalam hutan tu mana ada lain, beruk aja. Dia bukan mukallaf. Tapi bila dia dah besar bergaul, udah pergi ke London. Tarzan in London. Ada tak wayang cerita Tarzan in London? Ketika itu dia dah kembali menjadi mukallaf. Kenapa? Di London ada tak orang Islam? Ada. Jadi tak ada alasan lagi dah. Dia kena mengikut ajaran Islam. Kalau dia masih di Afrika lagi tak ada keluar-keluar, itu dia bukan mukallaf. Jadi siapa yang belum mukallaf angkat tangan. Di sini ada lah ni 2-3 orang tak payah angkat tangan. Ini orang budak tahfiz tak payah. Kerana ada yang belum, ada ke yang belum 15 tahun? Ada tak? Ada. Ada ya. Jadi nama ni masih lagi belum dikira mukallaf. Belum wajib lagi. Tapi orang tua-tua ada ke yang bukan mukallaf? Dia angkat tangan. I want to see this person. How does he look like? Semua mukallaf belaka. Yang bercakap ni, lagi lama mukallafnya kali mukallaf kali kedua. Itu dia tuan-tuan Jadi kita ni semua mukallaf belaka. Tak ada alasan mengapa kita tak nak mengerjakan yang disuruh, tak nak meninggalkan yang dilarang. Di akhirat esok apa alasan kita nak meninggalkan sembahyang? Apa alasan kita nak meninggalkan puasa Ramadan? Tidak ada
Tidak ada apa? Tidak ada unsur syar'i. Tak boleh. Ya Allah, aku tak sempat nak semayang, ya Allah. Aku ni kaya raya dalam dunia. Banyak benda kata aku. I have got to go for meetings here and there. I have got to go to Tokyo. I have got to go to New York. I have got to go to Washington to attend meetings here and there. Apa jawab Tuhan? Apa jawab Tuhan? Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Sulaiman? Siapa lebih kaya, kamu ke dia? Siapa lebih kaya daripada Sulaiman? Angkat tangan. Dia lagi kaya. Bukan dia harta aja banyak, segala-galanya di bawah kekuasaan dia. Binatang-binatang, burung-burung, angin, udara, semuanya di bawah kekuasaan dia. Malahan jin-jin pun di bawah kekuasaan dia. Pun tak pernah lupa beribadah kepada aku. Kamu bawa aku bagi sikit kereta, udah tak ada masa nak sembahyang. Udah tak ada masa nak puasa, udah tak ada masa nak membaca Quran, dah tak ada masa nak menyembah aku. Apa alasan? Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak sempat nak beribadat, katanya. Kerana aku ni handsome berbenar. Bila aku lalu je berjalan, orang perempuan kurun aku. Dia mau minat benar dengan aku. Handsome berbenar. Udah lepas itu pula tu tak sempat aku nak semayang, tak sempat aku nak ke masjid, tak sempat aku nak berdakwah, tak sempat aku nak baca Quran. Kerana aku asyik menjaga kecantikan aku aja, katanya. Apa jawab Tuhan? Apa jawab Tuhan? Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Yusuf? Siapa lebih handsome, kamu ke Yusuf? Siapa lebih handsome dari Yusuf? Angkat tangan. Ini pun saya nak tengok nak gambar, nak cover. Ya. Manusia dulu, kini dan selama-lamanya handsome ialah Nabi Yusuf. Baik itu tuan-tuan dan perempuan, kalau kita dibangkitkan oleh Allah nanti di akhirat, kalau menjadi ahli syurga, kita ini rupanya secantik Nabi Yusuf. Kalau ahli syurga, bukan rupa Nabi Yusuf tau, secantik Nabi Yusuf. Ini dia. Kalau rupa Nabi Yusuf mana nak kenalnya? Yang ni Manaf, yang ni Sulaiman, yang ni apa? Yang ni Zulkarnain, yang ni Ibrahim, tak kenal pun. Budak serupa Nabi Yusuf belaka, secantik Nabi Yusuf. Rupanya apa sama? Rupa dia lah. Tapi secantik Nabi Yusuf, kalau dia menjadi ahli syurga. Kalau perempuan secantik Siti Nurhaliza, Siti Zulaikha. Secantik Siti Zulaikha. Ini dia tuan-tuan ya. Jadi tak ada alasan kita tidak nak tidak beribadat kepada Allah Ta'ala di hadapan Allah nanti. Itu sebab Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu Allah datangkan dari berbagai-bagai golongan. Ada yang daripada yang cantik, ada yang kaya raya, ada yang miskin papa kedana. Siapa paling miskin di antara Rasul-Rasul? Nabi Isa alaihissalam. Itu paling miskin ya. Ada yang cantik, ada yang kuat. Siapa yang kuat? Siapa yang Allah jadikan kuat? Nabi Musa. Nabi Musa tu ditumbuknya tentera Firaun tu mati tahu sekali tumbuk. Mati. Menumbuk sulung mati. Sini siapa guru silat ni? Ada nak numbuk orang mati sekali tumbuk? Mike Tyson tu. Anda ya? Ada ke dia numbuk orang mati? Tak ada, jenuh ngigit telinga orang hidup mati juga. Ini tak ada alasan nanti. Tapi alhamdulillah lah, Mike Tyson nari dah masuk Islam tau. Apa namanya? Malik kan tak silap saya namanya. Ini dia. Baik, pada kita lah. Ini dia mukallaf tadi ya. Mana ke dia ni mukallaf? Dah hilang mukallafnya pun. Pada tiap Islam yang mukallaf daripada mengenal akan dia siapa? Mengenal akan Allah Ta'ala. Itu sebab bab pertama nanti yang akan kita baca ialah bab akidah, kenal akan Allah Ta'ala. Kita nak belajar tentang mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Falihadza ahbabtu an tarjama masailahu ma'a ziyadati masaila nafsiyatin
fi hadzal kitabi bi kalamil jawi liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil arab. Maka dari kerana inilah, ada pada mula-mula tadi, kerana aku tahu ni nak apa, membawa beri ilmu yang memberi manfaat, ya. Kerana itulah, kerana aku tahu ilmu itu diperlukan oleh manusia, maka dari kerana inilah kasih aku, gemar aku, bercita-cita aku bahawa aku bahasakan akan beberapa masalahnya di dalam kitab ini. Aku tuliskan berbagai-bagai masalah dalam kitab ini dengan bahasa Jawi. Bahasa Jawi itu bahasa apa? Bahasa Melayu. Ya, asalnya bahasa Jawa. Ini kita ni bukan orang Jawa pun. Tulis dalam bahasa Jawa, kita pun tak tahu macamnya. Tukar kepada bahasa Melayu. Kalau bahasa